Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita bertemu lagi dalam Sembang Santai Geologi bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Pada petang ini, saya ingin berkongsi sedikit maklumat tentang air di dalam planet bumi kita. Ini ialah segelas air tawar yang menjadi sumber kehidupan manusia dan pembinaan tamadun mereka. Saya akan menekan sedikit kepada kepentingan air tawar ini. Sebelum kita mulakan, saya minta supaya ditekan button subscribe, share dan like video ini untuk membolehkan saudara-saudari mengikuti video-video yang bakal menyusul kemudian. Banyak sekali kajian telah dilakukan orang untuk memastikan berapakah perkadaran di antara air dan daratan di atas planet bumi kita. Antara data yang paling boleh dipercayai dan selalu digunakan pakai pada hari ini ialah 71% daripada permukaan planet kita dilitupi oleh air dan bakinya 29% ditempati oleh daratan. Di kalangan air itu pula, penyumbang utama ialah lautan dan laut, ocean and sea. Saya bawa perhatian saudara kepada carta ini yang menunjukkan ocean and sea water atau air lautan dan laut ini menyumbang 96.54% daripada keseluruhan water, air di planet kita. Bakinya 3.46% ialah air yang dikelaskan sebagai air daratan ataupun inland water. Di kalangan air lautan dan laut itu, kita tengok 7 daripada lautan utama yang menepati air tersebut ialah Arktik, Atlantik Utara, Atlantik Selatan, Pasifik Utara, Pasifik Selatan, Lautan Hindi, dan Antartik. Jumlah yang lebih kecil disumbang oleh 7 laut utama di dunia kita, iaitu Mediterranean bahagian Asia, Lautan Filipina, Laut Coral, Laut Mediterranean di bahagian Amerika, Laut Arab, Sargossa, dan Laut Cina Selatan. Di kalangan air daratan pula, yang menyumbang 3.46% terhadap keseluruhan air di alam kita, ada 4 sumber yang terbesar. Ada beberapa lagi yang kecil yang tidak saya masukkan di sini. Dan saya berikan peratus sumbangan masing-masing. Yang paling besar sumbangannya untuk air daratan ini, air daratan ialah ais yang menutupi permukaan pergunungan, glasier, dan salji yang kekal. Itu menyumbang sebanyak 1.74% daripada air
daratan. Kategori kedua ialah air bawah tanah atau groundwater, iaitu air yang terdapat di bawah paras permukaan bumi kita. Dikelaskan dua kelas pula, iaitu air bawah tanah yang fresh atau air tawar menyumbang sebanyak 0.76% dan air yang masin, saline water ni 0.93%. Jadi dua ini, groundwater dan ice cap dan lain-lain ini menyumbang hampir sama banyak kadarnya kepada inland water. Kategori ketiga ialah air tasik. Dan ini juga ada dua bahagian. Yang tawar atau fresh ialah 0.024% saja. Sementara yang masin, saline dan juga yang payau ataupun brackish adalah 0.006, jauh lebih kecil daripada yang fresh water. Dan kategori yang terakhir ialah air sungai. Itu yang lebih dekat dan familiar dengan kita, di mana terdapat fresh river water, air sungai yang tawar 0.002%, dan air sungai yang masin ini hampir tidak diketahui atau tidak dilaporkan. Yang penting yang nak saya tunjukkan di sini ialah walaupun kita mempunyai kuantiti air yang cukup besar, terutama sekali di bahagian daratan yang dihuni oleh manusia yang membina tamadunnya, tetapi portion air tawar adalah jauh sangat kecil berbanding dengan keseluruhan air di darat ini. Kalau kita tengok di sini, sumbangan daripada groundwater yang fresh ialah 0.76%, sumbangan dari tasik 0.0124%, dan daripada sungai 0.002%. Kita juga harus mengingat bahawa sebahagian daripada groundwater ini, sebahagian air bawah tanah, sebenarnya non-accessible atau tidak dapat dicapai oleh manusia. Oleh sebab itu, manusia dengan tamadunnya, dengan kehidupannya di atas permukaan bumi, rely atau terpaksa bergantung kepada dua sumber utama ini, iaitu daripada tasik dan daripada sungai. Kalau kita jumlahkan sumbangan daripada air bawah tanah ini memang besar, tapi not accessible atau sebahagian kecil sahaja yang dapat dicapai oleh manusia. Kemudian tasik sebanyak 0.0124% dan sungai sebanyak 0.002%. Yang saya tunjukkan ini ialah jumlah air yang fresh sahaja. Jadi totalnya 0.7726%. Kalau kita jumlahkan pula air tawar daripada tasik dan air tawar daripada sungai, jumlahnya cuma 0.0126%. Untuk memudahkan, makna angka 0.0126% ini ialah 1.26 bahagian di dalam 10,000 bahagian air. Jadi itu yang ingin saya kongsikan supaya kita boleh mengapresiasi di sini, appreciate tentang air ini, walaupun banyak di keliling kita, di lautan, di tempat-tempat yang lain, hakikatnya yang boleh kita gunakan, yang boleh kita pakai, yang consumable, yang boleh menjadi foundation untuk
tamadun kita, kehidupan kita sehari-hari, cumalah bahagian yang sangat kecil, iaitu lebih sedikit daripada 1 bahagian dalam 10,000 bahagian air dunia. Jadi itu saja yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di dalam video-video yang akan datang. Untuk memudahkan saudara dan saudari mengikuti video-video saya yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan butang subscribe pada video ini, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.